sayur tanam tadi, Muaz? Sihat, Alhamdulillah. Ya, kita tengok buat setakat ini macam itulah. Ya. Tapi kenapa makan layu ni? Dia macam tu lah. Layu di hujung Mekah. Mana saya punya skop tadi? Skop. Bukan senduk, tu skop. Okey, tapi sebenarnya kalau kita nak menanam sayur ni bukan saja kena ada sayur dan juga tanah. Tapi ni dia yang saya pegang. Kita kena ada tinja ayam. Ya, betul. Ya, kita kena ada kompos arnab. Ni. Ini apa? Ini labuk tadi, Yud. Abuk pokok Serbuk tu. Serbuk. Nanti kita tanya Okey. sebenarnya dengan orang yang sepatutnya cerita pasal penanaman sayur organik. Alright. Jadi kita nak tahu juga sayur di depan kita ni sawi. Yang ni apa? Ni. Ni yang tak tahu, kita tanya sendiri kepada Puan Nur Wahidah Ambali. Ya. Tengok boot pun dah tahu. Dia seorang yang memang sangat kuat mengangkat cangkul dan juga skop. Apa khabar? Puan Wahidah. Okey. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, soalan saya ini tadi apa? Serbuk Ni kayu tu. kokopit. Kokopit. Sabut kelapa. Sabut kelapa. Dan ini bukan batu bata. Ini pun sabut kelapa juga tetapi berbentuk blok. Okey, ini hari berbentuk serbuk. Serbuk. Okey. Ya. Hari ni, Puan, kita nak cerita pasal penanaman sayur organik. Dan mungkin benda utama yang kita nak tahu, apa perbezaan penanaman sayur organik dengan penanaman sayur biasa yang biasa kita beli tu? Okey. Untuk penanaman sayuran secara organik, kita menggunakan bahan-bahan organik sepenuhnya. Termasuk baja, ya, kawalan serangga dan juga rawatan media, semua organik. Ini yang berbeza dengan sayuran yang kita beli di pasaran yang ditanam secara komersial yang menggunakan bahan kimia lah, termasuk baja kimia, racun serangga dan kulit yang kimia lah. Jadi sayur ni tak terdedah dengan kimia. Jadi yang sayur di depan anda ni semua tidak terdedah kepada penggunaan racun kimia. Racun serangga kimia. Okey, maksudnya kita makan tu ialah rasa lebih segar lah. Lebih segar, lebih sedap, lebih manis. Dan juga ada juga sayur yang ditanam menggunakan baja kimia juga tetapi tidak berbahaya kepada kita sebagai manusia. Okey. Yang penting kita tanam bebas racun. Itu yang paling penting. Alright, jadi di depan saya ni tadi saya tahu kita tengok Aziz buat adalah sawi. Ya. Yang di depan ni? Okey, ni ada pelbagai jenis sawi. Okey. Yang ni sawi pakcoy. Pakcoy. Kalau batang putih ni sawi pakcoy. Yang ni ada bunga ni kita panggil sawi bunga lah. Sawi bunga. Ni benih dia. Saya ada bawa benih dia. Okey. Okey, ni kita dia. ada pelbagai jenis lah. Ni macam pakcoy kan. Oh, ni Chinese semua cabbage. organik ni? Ini benih tak organik lah. Benih biasalah. Tapi untuk ditanam secara organik. Tapi ditanam secara organik. Okey, dan kalau kita tengok atas meja kita bukan setakat ada sayur yang dah ditanam, yang dah keluar, tapi ada juga bahan-bahan lain. Kat sebelah sana siap ada baldi. Betul. Okey, untuk penanaman di rumah yang lebih simple, ringkas, maknanya semua orang boleh tanam lah. Tak perlu nak belajar sampai bercangkul semua, berpanas semua, tak perlu. Kita hanya memerlukan beberapa bahan yang mudah kita dapat lah. Simple. Dekat DIY pun kita boleh beli seperti baldi kan. Tapis macam ni. So mudah. Ini memang tapis yang selalu kita guna kalau nak rendam-rendam sayur tu. Sayur tu pakai tu je. Kemudian kita ada baldi. Yang paling mudah lah ini. Teknik yang paling mudah untuk semua orang boleh buat di rumah. Okey, jadi saya kalau boleh nak suruh Puan Wahidah buat sendirilah. Sebab ada orang kata kalau nak menanam pokok ni ataupun sayur-sayuran ni, tangan dia kena tangan yang macam mana? Tangan yang kalau tanam apa jadi? Dan panas. Betul ke? Okey, dalam pertanian ni dalam pertanian ni tak ada istilah tangan sejuk ke, tangan panas ke, tu semua mitos. Mengarut. Ya. Tangan kita boleh buat lah. Tangan ni Allah dah bagi dah. Elok, tak ada panas, tak ada sejuk. Yang penting kita kena tahu teknik dan juga ada ilmu. Ini malas. Kena ada guru. Ya, dan juga mentor. Inilah mentor kita hari ni. Puan Wahidah nak tunjuk cara menanam. Hari ni kita nak tanam apa ni? Hari ni kita nak tanam sawi boleh, kangkung boleh. Kita tanam kangkung lah. Hari ni saya nak tunjuk dua teknik. Teknik yang pertama kita buat bancuhan tanah campuran secara organik. Boleh gunakan baldi. Bukan, baldi ni cerita kedua. Baldi cerita kedua. Ni cerita yang pertama. So kita akan ajar dua teknik kepada semua. Macam mana anda di rumah nak menggunakan cara tanaman sayur secara organik. Okey, yang pertama kita kena ada kokopit lah. Sebab media tanaman yang sehat dia perlukan tanah yang poros. So kita perlukan kokopit. Okey, ni saya dah tulis. Kita ada sekam padi bakar. Yang ni semua kedai eko ada jual. Kokopit, sekam padi bakar dan kita kena ada sikitlah
Macam saya suka guna kompos arnab. Kompos daripada tinja arnab lah. Sebab dia tak ada bau dan dia memang bersih lah. Bau sikit. Function dia semua sama ke macam kompos anak ke ayam Dia ke? sama je lebih kurang, cuma komposisi NPK dia berbeza. Okey. Ya. Kemudian kita ada tinja ayam ni pilihan. Kita ada tinja daripada ayam, kita ada kompos daripada black shoulder. Black shoulder ni pun yang terbaik lah pada saya sebab kadar NPK dia setanding dengan NPK kimia. Faham. So tak perlulah kita nak beli baju yang merah, kuning, hijau tu. Just kita pakai yang organik, pakai kat sayur kita dan kita rasa dia lebih selamat. Silakan. Cubalah kita start Alright. campur-campurkan lah. So Sebab kita sekarang ni saya dengan Haziq dah mula blur ni. Bila sebut mengenai Kompos. mana saya punya Kompos. gunting tadi? Mana gunting? Oh ni. Okey. Baru nak cakap ni gunting. So kita ni pun saya dah siap-siap nisbah dia. Nak buat ni senang je, semua satu bahagian. Maknanya Ini guna sebungkus ni lah. sebungkus ni, okey kita tuang je lah. Alah senang je kita beli-beli tu. Bercampur je kan. Itu Sekarang satu kita bahagian. ambil. Untuk sekam padi, kita letak sekam padi dulu. Ikan padi. Tak kisahlah nak Ni letak tak apa pun. kokopit pula. Tak kokopit. Semua ni mudah dapat lah. Dekat Shopee pun ada banyak. Shopee saya pun ada. Okey. Kemudian kita letaklah sikit. Kita suka Kita ambil, pakai ni lah. kompos Turutan keras dia tu kena macam ni? Tak kisah. Apa-apa pun. Yang ni, baju ni dia akan membantu tanah kita lebih gembur lah. So yang ni letak sikit saja. Kan? Jangan letak semua pula ya. Ni orang kata alah secukup rasa lah. Dan Letak akhir semua tak sekali jadi, kalau kita ada pergi nursery ke kan biasa orang jual yang RM40. Tanah-tanah tu just kita ambil saja. Tanah campuran. Tanah campuran tu. Ada yang jual kecil, selalu kita tengok beg besar ada tu. beg besar tu. Just kita tambah je lah kan. Yang tanah merah tu pun boleh. Boleh juga Tanah merah, tanah hitam semua tu pun boleh. Just lepas tu biasanya saya akan letak air. bukan air. Saya akan letak microbe. Microbe ni bagus untuk tanah kita lebih lembut. Apa tu? Mungkin Puan boleh cerita sikit. Okey, microbe ni dia microbe lah sejenis kulat juga yang membantu untuk melembutkan tanah, menyuburkan tanah. Biasanya kalau kita beli tanah dekat nursery kan, 2-3 bulan kita tanam, perasan tak tanah kita makin keras, makin padat. Jadi kita takkan perasan jadi Haziq pun macam tak perasan, dia buat perasan tu. so lepas ni buat, bila kita letak microbe ni daripada bahan-bahan semula jadi seperti ikan kan, daripada bahan-bahan semula jadi kesenian kita proses dan jadikan dia sebagai semburan. Okey. So kita letaklah. Okey. Benda-benda ni kena take note ni. Takut nanti ada terlepas 1-2 perkara ni kan. So, tak jadi pula pokok kita. Yalah kita suka hati lah nak letak berapa. Tapi ada sukatan lah sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan ada sukatan. okey. Jadi warna tu air dia Dia jadi macam ni sebab dia punya bahan peraman ni daripada gula merah. So dia tak bahaya lah. Macam Dia campur lepas tu just goncang. Lepas tu godek lah. Ini tugas kau, Muaz. Muaz godek. Godek kan. Terata sikit. Nak masuk muka ke? tak Senang betul je. Okey. So ni kita nak ratakan. Ratakan je. Ratakan. Okey. So media ni bagus untuk pertumbuhan akar supaya kalau nak kita nampak kat depan ni kan, nampak ni baru dalam 18 hari punya pokok. 18 hari dia pokok. Ni 18 hari, ni baru 1 bulan lebih kurang 40 hari lah. Jadi lepas berapa hari kita tanam baru kita boleh suka petik? saiz macam ni pun boleh, 20 hari, 25 hari. Ikut kita nak saiz macam mana? Ikut kita nak saiz apa, tak ada masalah. Wah, nampak Dah. Nampak kekok kat situ, Muaz. Okey, lepas tu Kita masak siap. Dah siap campur. So kita carilah pasu, kat DIY pun banyak. Okey, kita masuk je lah. Letaklah dalam pasunya. Kan nampak tak gembur tanah ni? Tak adalah macam keras tu kan. So kalau gembur macam ni, dia senanglah akan nak masuk ke. Oh, kita kena buat asing lah Zik. Selalu kita terus buat dalam ni tau. Itu yang salah tu. Lepas tu Letak dalam pasu dia. pastikan dia lembap lah nanti. Siram-siram sikit air kan. Ni senang sangat lah. Darjah 1 pun boleh buat. Aku rasa satu boleh buat tak kat rumah. Itulah kan. masalahnya. Kita yang dah darjah So, berapa ni tak boleh buat lagi. Kita carilah benih barulah ambil kan. biasanya. So benih. Benihnya. Sawi. Benih ni tengoklah kita sayur. nak makan apa. Ni Pak Choy. Pak Choy. So saya suka guna jenama ni lah. Jangan makan pak choy tapi tanam cili. Salah biji Cili pedas. rasa pedas. Okey. So So, kenapa hidup yang lain? ada 2 cara, sama ada kita tabur terus pun boleh Okey. ataupun kita semai dulu.
semai dulu. Semai kasih sayang. Semai dengan kasih sayang, penuh cinta, rasa kasih, Wah, cinta. dia macam kan? makanan, Okey. ikan. Lepas tu, Ini dia dah just awak. tabur saja. Kan? So, nanti dia dah tumbuh. Ay, senang nampak. Spray-spray je lah. Spray. Senang. Alah, saya cakap aja satu pun boleh buat. Muaz baru tadi kan. Tahun Jadi, depan boleh buat. Aziz pernah sekolah ni. Spray-spray. Lepas tu biarkan 7 hari dia akan tumbuh. Dia guna banyak tu je. Dia akan benda. tumbuh. Dia akan tumbuh akan jadi macam ni lah. Okey, maksudnya yang ni kena letak betul-betul kat luar, direct matahari. Untuk 7 hari pertama letak di tempat yang teduh. Okey. Okey, letak di tempat teduh. Bila dia dah tumbuh, dah keluar macam 2 daun macam tu, dia dah akan pada matahari. Jangan letak kat tempat teduh sampai Sampai kesudah nanti dia Takut dia meninggi. tumbuh ke bawah. Ya. Dia boleh tumbuh ke bawah. Yang ni memang terdedah kepada matahari 24 jam lah. Maknanya siang malam kat luar lah. Okey. Tak ada Baik, masalah. sebenarnya banyak lagi ilmu yang nak dikongsikan oleh Puan Wahida, tapi kita tak sempat pada waktu ini. Mungkin ada platform yang boleh kita pergi kepada Belajar. Puan Wahida nak Betul. belajar nanti. Okey, kami belajar. saya boleh dihubungi melalui saya punya Facebook. So saya pun menganjurkan kursus-kursus dan latihan seluruh negara. Hebat. Dan boleh juga datang ke ladang kami di Kuala Selangor dan ke kedai kami juga di Kuala Selangor. Kat mana Ya, kedai? di Kuala Selangor betul-betul di Dekat mana-mana? Pekan Kuala Selangor. Dia Pekan Kuala Selangor Ataupun dekat dengan sekolah saya dulu. Ataupun di Facebook saya boleh Tani di Mart. Tani Mart. Boleh dihubungi hebat. di sana. Boleh kontak saya dan saya akan memberi khidmat nasihat berterusan. Ya, betul. Untuk kita belajar kan. Ya. Menanam sayur. Bukan setakat kita boleh tanam pakcoy. Macam-macam sayur yang ada yang kita boleh tanam. Belajarlah. Sama juga konsep nak tanam guna baldi ni tadi. Senang je. Masukkan je media ni tadi. Ni letak baja. Kan? Saya letak baja A dan B. Ni tak apalah, saya boleh ajar kemudian. Dan letak saja media ni juga. Sama je konsep dia. Tapi air kena ada kat dalam. Itu ada air dan ada baja lah. Baja Okey. AB ni. Ni kalau kita nak tanam baldi. Okey, lepas tu ambillah benih apa-apa. Benih kangkung Alright. ke. Just tabur saja. Tabur je Okey. boleh. Easy peasy Senang. sebenarnya. Budak Nanti- darjah 1 pun boleh buat kalau ikut kata Puan Wahida. Alright. Jadi kepada anda semua, nanti kita akan terus tengok di Facebook Puan Wahida sendiri.